Hai, nama saya So Chai Lee, memegang nombor matrik A169269. Tujuan saya merakam video ini adalah untuk membentangkan tentang impak COVID-19 ke atas Malaysia dari sudut perniagaan, pendidikan dan juga perkhidmatan. Sebelum saya meneruskan lebih mendalam, saya ingin menjelaskan latar belakang COVID-19. Coronavirus merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Middle East Respiratory Syndrome related dan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS). Coronavirus yang baru ditemui di China adalah Coronavirus 2019 atau kita lebih suka memanggilnya sebagai COVID-19. Wabak COVID-19 ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China yang telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Terdapat kajian yang telah dilakukan oleh pakar yang mengatakan wabak ini berkemungkinan besar berpunca daripada binatang kelawar dan ada juga yang mengatakan daripada binatang tenggiling. Cara penularan COVID-19 masih belum dikenal pasti. Walau bagaimanapun, jangkitan daripada manusia yang lain telah disahkan berlaku. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala, walaupun penyebaran mungkin sebelum gejala muncul. Gejala umum yang muncul ini termasuk demam, batuk, sesak nafas. Virus ini boleh dikesan dalam 14 hari. Sehingga kini, tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk jangkitan wabak COVID-19 ini. Rawatan yang diberikan hanya untuk mengurangkan gejala yang dialami oleh pesakit. Antara langkah pencegahan COVID-19 adalah amalkan tahap kesihatan yang tinggi setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung, face mask serta hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Elakkan daripada bergaul rapat dengan mana-mana individu dan mengunjungi tempat tumpuan ramai yang bergejala semasa dalam tempoh lawatan. Seterusnya, kita teruskan dengan impak COVID-19 terhadap pendidikan. Semua jenis sekolah di Malaysia diarahkan tutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Penguatkuasaan tersebut melibatkan semua prasekolah, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, sekolah sekretariat, pusat tahfiz, college dan pusat jenius yang lain-lain, institusi pendidikan rendah, menengah, pra-universiti serta institusi pendidikan guru. Hal ini khusus untuk mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 yang semakin kritikal. Pihak Kerajaan Malaysia telah menggunakan pelbagai kaedah bagi menyelesaikan masalah yang muncul daripada impak pendidikan ini. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar IPT, aktiviti pembelajaran dan pelajaran di institusi pengajian tinggi perlu dilaksanakan secara atas talian sehingga 31 Disember 2020. Pengecualian yang hanya diberikan kepada 5 kategori penuntut keperluan untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Kelonggaran ini hanya dibenarkan kepada penuntut yang berkeperluan hadir secara fizikal ke makmal, bengkel, studio reka bentuk atau memerlukan peralatan khusus bagi menjalankan penyelidikan. Terdapat pelbagai aplikasi baharu yang mula diterokai oleh para pensyarah serta pelajar seperti menggunakan Google Meet, YouTube, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan lain-lain lagi aplikasi.
Bagi memastikan kaedah pembelajaran atas talian yang berkesan, terdapat beberapa faktor yang diambil kira seperti pembinaan kawalan persekitaran, kepentingan interaksi secara interaktif, latihan yang efektif dan berkesan, akses capaian teknologi yang maksimum, tahap piawaian yang standard, jaminan kualiti sumber yang tidak terhad, penentangan terhadap perubahan semasa dan teknologi, permasalahan berkaitan harta intelektual dan hak cipta, serta sokongan institusi pendidikan yang menjalankan kaedah pembelajaran atas talian. Terusnya kita mengalih kepada impak COVID-19 ke atas sektor perniagaan. Terdapat banyak sektor perniagaan yang terpaksa ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hanya segerintir pasar raya dan kedai-kedai runcit yang menjual barang keperluan harian dan juga barang-barang dapur sahaja dibenarkan untuk berniaga dan menjalankan operasi. Akan tetapi, tempoh perniagaan yang telah dikurangkan bagi mematuhi SOP perniagaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Keadaan ini menjadikan banyak perniagaan, terutamanya perniagaan kecil dan sederhana PKS, terjejas dan mengalami kerugian besar serta mendatangkan muflis kepada segelintir kedai. Perusahaan kecil dan sederhana PKS menerima hakikat bahawa cara perniagaan akan berubah dan bagi syarikat yang enggan menyesuaikan diri dengan perniagaan digital akan ketinggalan. Antara platform yang digunakan untuk perniagaan atas talian adalah platform e-dagang dengan bersepadu pos. Platform e-dagang seperti Facebook, WeChat, Instagram dan lain-lain. Pasaran dalam talian seperti Shopee, Lazada, Wish dan sebagainya. Produktiviti syarikat akan meningkat dengan penggunaan teknologi. Teknopreneur ialah usahawan mesra teknologi yang tidak canggah perubahan teknologi yang perlu diadaptasi dalam setiap aspek perniagaan. Presiden Persatuan PKS Malaysia, Datuk Michael Kang berkata, akan berlaku peningkatan ketara adaptasi digital dalam kalangan PKS pasca penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau berkata, sebelum ini hanya kira-kira 10 hingga 20% PKS yang menggunakan teknologi digital sepenuhnya dalam perniagaan. Namun, angka ini akan dijangka meningkat sehingga 40% selepas PKP berakhir. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan impak COVID-19 terhadap sektor perkhidmatan. Kadar pertubuhan buruh antarabangsa menjangka krisis COVID-19 ini akan meningkatkan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Bagi sektor perkhidmatan, pekerja di subsektor perkhidmatan makanan dan minuman, kehilangan pekerjaan adalah sebanyak 35.4%, diikuti sektor pengangkutan dan penyimpanan sebanyak 18.7%. Bagi subsektor perkhidmatan, pengurangan pendapatan di kalangan pekerja di subsektor perkhidmatan makanan dan minuman sebanyak 85.9% dan hanya 13.5% melaporkan tiada perubahan pendapatan. Permintaan tinggi terhadap perkhidmatan penghantaran makanan telah membantu perniagaan restoran berjalan lancar walaupun negara kini dalam Perintah Kawalan Pergerakan dari 18 Mac 2020 susulan wabak COVID-19. Sementara itu, Pengarah Urusan Foodpanda Malaysia Syayatan Das berkata syarikat mereka mengutamakan keselamatan dengan memperkenalkan langkah baharu bagi memastikan pelanggan berasa selamat apabila menggunakan perkhidmatan Foodpanda. Syarikat Foodpanda menyediakan pencuci tangan, membasmi kuman dan penutup hidung dan mulut kepada penghantar serta semua pekerja diminta mencuci tangan setiap 2 jam dan setiap kali selepas membuat penghantaran.
Secara kesimpulannya, COVID-19 ini mendatangkan pelbagai impak terhadap sektor pendidikan, perniagaan dan juga perkhidmatan. Akan tetapi, pihak kerajaan Malaysia telah menggunakan pelbagai cara penyelesaian bagi menyelesaikan masalah yang wujud daripada sektor-sektor yang berkenaan. Baiklah, semua pihak adalah berperanan bagi usaha untuk menghapuskan atau mengurangkan COVID-19 ini. Sudah tentu jika kita bekerjasama dan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita dapat meninggalkan atau menangani wabak ini dengan cepat dan pantas. Sekian, terima kasih daripada saya.